A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 122 kan, sambungan. Cuma kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 120 dan 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Maksudnya, dan tinggalkan dosa-dosa yang zahir dan batin, kesemuanya. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa pasti mereka akan dibalas disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Pengajarannya, pertama, wajib ke atas setiap mereka yang mengaku beriman kepada Allah, wajib ke atas setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah meninggalkan semua dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, sama ada yang zahir atau batin. Sama ada kecil ataupun besar. Yang kedua, tidak ada satu pun dosa yang dilakukan melainkan pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Walaupun sebesar zarrah. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Iaitu Allah akan membalas amal kebaikan dengan kebaikan dan berganda, manakala amalan kejahatan dibalas dengan keadilan.
Okey, ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Maksudnya, dan jangan kamu makan dari apa yang tidak disebut nama Allah ke atasnya, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang fasik. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan akan sentiasa mengilhamkan kepada penolong-penolong mereka agar penolong mereka berdebat dengan kamu orang yang beriman. Dan sekiranya kamu mentaati mereka, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang musyrik. Pengajarannya, semua perbuatan dosa yang melanggar perintah Allah adalah fasik. Iaitu terkeluar daripada mentaati Allah. Yang kedua, syaitan akan sentiasa menghasut dan menipu manusia melalui orang-orang kafir agar manusia sentiasa melanggar perintah Allah. Dan menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Yang ketiga, sesiapa yang mentaati apa sahaja perintah yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah. Untuk penjelasan poin ini, boleh buka surah ni. Surah At-Taubah ayat 31. Muka surat 191. Okey, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ittakhazu ahbarahum. Mereka menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta. Ahbar ini orang-orang Kristian. Mereka menjadikan pendeta-pendeta. Wa ruhban. Ruhban ni rahib, jamak rahib, iaitu ahli-ahli agama mereka sebagai arbaban, tuhan-tuhan selain daripada Allah.
Dan mereka juga menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Sedangkan mereka tidak diperintah kecuali agar mereka hanya menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Okey. Ada seorang sahabat Nabi, Adi bin Hatim. Dia pakai salib. Jadi bila turun ayat ni, masa tu dia bela Islam. Dia kata pada Rasulullah, kami orang Kristian, kami tak sembah pun pendeta. Kami tak sembah. Jadi kenapa ayat ni mengatakan kami menjadikan mereka Tuhan? Kami tak sembah. Maka Nabi kata, bukankah pendeta-pendeta kamu tu menghalalkan apa yang Allah haram, dan kamu pun ikut menghalalkan, dan pendeta kamu pun mengharamkan apa yang Allah halal, kamu pun ikut mengharamkan. Betul tak? Maka kata Adi bin Hatim, ya betul. Maka Nabi kata, itulah penyembahan, itulah ibadat. Faham tak? Sebab biasa kita faham ibadat ni sembah, pergi kat pokok, pergi kat berhala kan. Tapi Nabi nak bagi faham, sembah tu boleh juga berlaku dalam bentuk apa yang kata Allah kata halal, kita kata haram, itu dah sembah. Sembah dari sudut apa tu? Kekuatan. Ha? Kekuatan. Itikat. Ha? Dia hak membuatkan hukum ataupun menghalal sesuatu ataupun mengharam sesuatu, hak siapa? Allah. Bila kita kata yang Allah kata halal, kita kata haram, mana kita seolah Tuhan yang boleh membuat hukum. Syirik. Faham tak? Kita ambil hak Tuhan. Hak menghalalkan, hak Allah. Kita kata, ada orang kata arak ni sebenar halal, kafir. Sebab dia mengambil hak Allah untuk menetapkan halal ataupun haram. Boleh faham? Sebab itulah Nabi secara tak sengaja, Nabi mengharamkan apa? Yang halal. Apa dia? Madu. Allah tegur tak? Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nabi pun tak boleh, pendeta lagi tak boleh. Faham tak? Itu makna dia syirik. Syirik secara tanpa berlaku penyembahan. Okey. Boleh? Kita sambung tadabbur. Ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang apa? Tentang kebanyakan manusia sesat. Kebanyakan manusia ikut hawa nafsu tanpa berdasarkan ilmu. Walaupun bukti tentang kebesaran Allah terlalu banyak dan jelas. Maka ayat hari ini 122 Allah nak bagi tahu. Contoh, Allah buat contoh antara orang yang sesat, walaupun bukti kebesaran Allah, kewujudan Allah cukup jelas, dengan orang yang beriman, yang betul-betul mengikut dalil dan fakta. Allah buat contoh. Jadi Allah suruh kita berfikir yang mana patut kamu ikut antara dua ni. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Awaman. Adakah? Waw dan man. Man siapa ataupun orang. Kana orang yang adalah dia maitan. Maitan apa dah? Mati. Adakah dan orang yang adalah dia mati. Fa'ahyainahu, lalu kami kami hidupkannya. Ada suara? Betul?
Sekarang? Dah nyala dah. Facebook ada. Okey. Allah kata, Allah nak buat contoh. Adakah orang yang adalah dia asalnya mati, lalu kami hidupkannya? Mati apa ni? Mati fizikal ke mati hati? Mana tahu? Apa dia? Ayat sebelum. Allah nak bezakan orang yang dapat hidayah. Tak, saya tanya, mana kita tahu hati, mati itu ialah hati, bukan fizikal? Jawapannya ada dalam ayat ni. Jawapannya ada dalam ayat ni. Bila tak jumpa jawapan jangan meraba-raba. Bukti mati ni ialah mati hati, jawapannya ada dalam ayat ni. Apa dia? Tak, kami telah hidupkannya. Bila orang tu mati fizikal, mana kami hidup tu mana di akhirat. Akhirat belum berlaku. Allah nak cerita sekarang. Kalau kami matikan, asalnya mati, kemudian kami hidupkan sekarang, makna mati hati lah tu. Betul tak? Kalau mati fizikal bukan hidup sekarang, hidup di akhirat. Jadi hati mati boleh tak dihidupkan kembali? Boleh. Tengok Allah buat perumpamaan. Orang hidup, tapi kalau tak beriman, sebenarnya dia adalah maitan, mayat. Semua yang tak beriman sebenarnya mati. Dalilnya ayat ni. Lepas tu Nabi kata dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, allazi yazkurullah wallazi la yazkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Allazi, orang yang yazkurullah, yang sentiasa berzikir pada Allah, ingat pada Allah, taat pada Allah. Dan wallazi lah, golongan kedua, wallazi la yazkuru. Dan orang yang tidak berzikir pada Allah, tidak taat pada Allah, kamasali, sama seperti al-hayyi, orang yang hidup, wal mayyit, dan orang yang mati. Jadi orang kalau sentiasa zikir pada Allah, sentiasa taat pada Allah, dia sebenarnya adalah orang yang hidup. Dan orang yang tak berzikir pada Allah, hati keras, Nabi kata dia sebenarnya adalah mati. Hatinya mati. Okey. Jadi yang mana lebih ramai? Yang mati dengan yang mati hidup? Mati hidup. Mana tu? Ada buat bancian. Yang mana lebih ramai? Yang dah mati, betul-betul mati dalam tanah, dengan yang mati tapi fizikalnya hidup. Mana lebih ramai? Yang mati dalam tanah. Betul ke? Oh, kalau campur semua-semualah. Tapi tempat yang dah mati fizikal tu, tempat dia terhad. Yang mati hati tapi fizikal hidup, tempat dia di mana-mana. Betul? Dia ada di masjid, ada di pasar, ada di office, ada dalam kapal terbang. Jadi biasa tak kita jumpa orang yang mayat berjalan? Biasa jumpa mayat sedang makan. Pernah jumpa? Tak terkejut ke? Bila dia buat maksiat kan, sebenarnya dia matilah tu. Ni, la yazkurullah, sebenarnya mati. Okey? Jadi Allah kata, adakah orang yang hatinya telah mati, lalu kami telah hidupkannya dengan apa? Dengan iman. Dan waja'alna, dan kami jadikannya lahu, baginya, nur, cahaya. Cahaya tu apa dia?
Asal dia mati, asalnya kafir. Lalu kami hidupkannya, dan setelah kami hidupkan, kami hidup dengan apa? Cahaya. Lalu kami jadikan baginya ada cahaya. Dan cahaya itu dia buat apa? Yamshi bihi finnas. Dia yamshi apa dah? Berjalan bihi, dengannya ni, nya balik pada apa? Nur. Dia berjalan bersama orang ramai dengan cahaya. Finnas. Di kalangan manusia. Apa maksud ni? Orang kalau hatinya hidup, dia beriman, dia duduk kat mana? Duduk dalam gua ke duduk dalam gunung? Orang kalau dah beriman, di mana tempatnya? Di mana-mana. Dia mesti berjalan di tengah-tengah orang. Sebab tugas orang yang percaya bagi cahaya pada orang. Jangan duduk dalam gua. Saya dah beriman kan, saya tak nak campur dengan orang. Memang gelap. Memang gelap. Sebab itulah sebelum turun wahyu, Nabi duduk kat mana? Gua. Bila turun wahyu, itu cahaya. Nabi duduk kat mana? Berdakwah. Nabi pergi lagi tak ke gua? Nabi panjat lagi tak gua Hira? Kita dah ada Quran, tapi panjat lagi tak gua Hira? Panjat lagi. Pasal apa? Mana ada orang kat atas tu? Orang keliling rumah kita, kita tak bagi cahaya. Pergi panjat pula gua Hira. Bayar pula pada daripada bas, daripada taksi kan? Tak ada kerja, cari kerja. Jadi bila ada cahaya, kena berjalan di kalangan manusia. Bila dia berjalan di kalangan manusia, dia tak akan sesat. Dia akan tetap dengan kebenarannya, dan dia akan sampai ke kebenaran sebab dia dalam cahaya. Duduk dalam hutan, duduk dalam kesesatan macam mana, dia tak akan sesat sebab dia ada nur. Okey. Macam mana kita nak tahu kita berada dalam cahaya? Sebelum tu saya tanya, kita semua dalam cahaya ke dalam kegelapan? Tak. Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum, insya-Allah akan datang itu. Sekarang dah dalam cahaya ke dalam kegelapan? Betul. Ada bukti. Ada bukti. Oh, datang. Tapi kita tahu tak, ada yang masuk majlis Nabi munafik dalam kegelapan? Ada? Ada. Jadi bukan semua yang datang kelas mesti ada cahaya. Saya tak kata pada sesiapa, jangan terasa. Kan? Apa dia? Kalau dapat saya pun tak dapat saya tak sama. Macam mana? Tanda kita berada dalam cahaya. Dia ada tanda. Tapi orang munafik pun beramal juga. Orang munafik solat Jumaat belakang Nabi. Ada orang kita tak pergi solat Jumaat pun. Mendapat barakah lah. Kebaikan, dapat kebaikan. Bukan. Cara jawab apa tu menunjukkan belum dalam cahaya. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 22. Mana pemadam ah? Mana pemadam ah? Pemadam. Dua puluh dua. Okey, apa dia ayat?
Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, kan? Kemudian fawailun Okey. Tengok ayat ni menjawab persoalan apa tanda orang tu berada dalam cahaya. Allah kata afaman, adakah? Maka sama. Bila sebut afaman, awaman, makna Allah nak tanya soalan, adakah sama? Sama apa ni? Man syarahallah, orang yang Allah apa makna syaraha? Syaraha lapangkan. Syarah dia jadikan bahasa Melayu, kan? Syarahan. Daripada perkataan inilah. Kenapa syarahan dinamakan syarah? Syarahan dinamakan syarah, yang berasal daripada perkataan Arab. Kalau syarah itu apa mana? Dalam bahasa Arab, syaraha lapangkan. Syarahan dinamakan syarahan sebab sebelum kita dengar syarahan, hati kita sempit, keliru. Bila dengar syarahan, hati kita lapang. Okey, adakah sama orang yang Allah lapangkan sadrahu, dadanya lil Islam, untuk Islam. Jadi Allah lapangkan dadanya untuk apa ni? Untuk Islam. Fahuwa ala nur, nur. Bila Allah lapangkan dada seseorang, maka orang tu akan berada di atas nur. Dan nur tu daripada siapa? Allah. Sebab yang melampaukan Allah, yang menghidupkan hati kami Allah. Jadi cahaya pun mesti daripada Allah. Okey, tanda di sini apa dia? Allah kata orang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Maknanya bila Islam tu apa dia? Apa Islam? Apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, itulah Islam. Jadi orang ni bila Allah lapangkan hatinya dan dia ada cahaya, apa saja Allah perintah, hati dia lapang, terima dan patuh. Sami'na wa ata'na. Bila ni dengar aja terus lapang, mudah melaksanakan. Itu tanda dia berada di atas cahaya. Tapi kalau dia dengar perintah Allah rasa berat, rasa susah, tangguh, itu belum ada cahaya. Boleh faham? Sebagaimana sahabat, kan, bila Allah larangkan arak, lapang ke hati sahabat. Arak ni adalah macam minuman ais cuk bagi orang Mekah. Terlalu biasa dan berpuluh-puluh tahun. Tapi bila Allah kata haram, macam mana keadaan mereka? Itu syarah Allah sadrahu lil Islam. Tak tangguh. Walaupun ada kat tangan. Ada kat tangan. Boleh tak? Alah sikit je, minum je. Lepas ni bertaubat, kan? Tak ada. Lapang. Bila Allah turun ayat perintah hijab, apa berlaku pada wanita-wanita sahabat? Dia tangguh tak? Dia tunggu tak? Pasal minggu jual tu 2 minggu depan? Tak ada. Itu dilapangkan. Itu dalam cahaya. Sebelum ni kegelapan. Bila dapat cahaya, nampak cahaya je, terus tinggal kegelapan. Okey? Apa saja amalan sunat ke apa ke, dengar je, terus on the spot dia buat. Hatinya lapang untuk apa? Untuk Islam. Semua perintah Allah, semua larangan bersedia. Dan sebaliknya Allah kata wawailun, celakalah lil qasiyati qulubuhum, kepada orang yang qasiyah, apa dia? Keras. Ni maitan dengan qasiyah mana sama? Yang ni keras, iaitu mati.
Celakalah bagi orang yang keras hatinya min zikrillah, daripada mentaati Allah. Bila dengar tu banyak alasan. Beginilah, belum sampai masalah, hati keras. Belum dilapangkan hati dan belum dapat nur. Betul tak? Ustaz, kalau yang disebut sudur dan qulub tu apa beza dia lagunya? Okey, sudur ni dada. Kalau jamak sudur, kalau satu sadrun, kan? Alam nashrah laka seorang sebab dada Nabi. Allazi waswisu fi sudur, dada manusia. Jadi dada, sudur dada, qalbun hati. Jadi hati duduk kat mana? Mana tempat hati? Sadrun. Kadang-kadang Allah sebut tempat, kadang-kadang Allah sebut apa yang di dada, iaitu hati. Sebenarnya maksudnya sama. Supaya apa? Supaya Allah nak kita fokus pada apa? Bukan apa yang di muka, tapi apa yang di dada. Okey. Bolehkah? Kita banyak tak kita dengar perintah Allah, dengar sunnah Nabi, tapi sampai sekarang kita belum amalkan. Banyak tak? Sebab apa? Tengok Allah buat contoh dua je. Satu, Allah lapangkan hati. Yang kedua, hati keras. Tak ada yang ketiga. Ustaz, saya tengah-tengah. Cahaya pun tak, keras pun tak. Boleh faham? Dan Allah kata, ulaika fi dhalalin mubin. Itulah mereka yang dalam kesesatan yang nyata. Dah jelas perintah Allah, tapi berfikir lagi. Sedangkan perintah Allah, kebaikan untuk siapa? Allah tak ada faedah pun. Kamu tak taat, tak rugi Allah. Kamu taat, tak bertambah kekuasaan Allah. Semua untuk kamu. Itu pun kamu masih berfikir. Betul tak? Kita kalau bab dunia, keuntungan dunia, kita fikir banyak kali tak? Saya nak tawarkan abang kerja gaji 50,000. Fikir tak? Ustaz, nanti saya fikir dulu lah. Tak ada, terus je. Sami'na. Sedangkan ya Allah ni bukan 50,000, bukan 50K, tapi khalidina fiha abada. Fikir lagi, apa masalah? Hati keras. Dada belum dilapangkan oleh Allah. Belum berada dalam cahaya. Kelabu lagi. Tak nampak tawaran Allah. Boleh faham? Okey, orang macam ni kami hidupkan. Tengok Allah kata kami hidupkan. Allah nak beritahu apa tu? Bila Allah sandarkan, hidupkan hati kepada dirinya. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Makna apa? Kalau nak cahaya, cari Tuhan. Jangan cari manusia. Sebab kami saja boleh hidupkan hati manusia. Ramai tak orang nak hidupkan hati, nak dapat hidayah, tapi tak cari pada Quran. Ramai kan? Cari pada guru dia, pergi betapa kan? Ikut guru dia, fanatik pada guru, fanatik pada mazhab. Tak akan dapat cahaya. Sebab yang menghidupkan hati ialah kami sahaja. Okey. Hudan linnas kan? Kita semua minta baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah, tunjukkan kami hidayah. Dan Allah kata hidayah itu di mana? Kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam surah apa? Al-Fatihah kan? Kita kata, ya Allah, tunjuklah kami jalan hidayah. Lepas tu Allah tunjuk, kalau betul kamu nak hidayah, ini hidayahnya dalam awal surah Baqarah. Lepas Fatihah surah Baqarah kan? Zalikal kitabu la raiba fi. Betul kamu minta hidayah dalam Fatihah tadi, dalam solat. Betul? Kalau betul minta hidayah, carilah dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Tapi berapa ramai minta hidayah dalam Fatihah, berapa puluh tahun dalam solat, tapi tak tadabbur Al-Quran. Dia tak akan dapat cahaya. Sebab hidayah Allah dalam Al-Quran. Betul? Okey, kaman. Nur ni, cahaya ni, soalan dia, cahaya ni kat dunia ke di akhirat? Dua-dua. Kat dunia ialah macam tadilah. Bila kita faham Al-Quran, kita terbuka, kita kenal Allah, kita cinta Allah, sentiasa menunggu perintah Allah. Dengar aja, terus buat.
Itu cahaya kat dunia. Sebab tu Nabi ajar kita setiap kali Nabi pergi solat ke masjid, khususnya bagi lelaki lah, apa doa pergi ke masjid? Sama ada tak pergi ataupun pergi tapi tak baca doa. Apa doa pergi ke masjid? Nabi sendiri baca doa ni. Nabi sendiri minta. Kenapa kita tak boleh minta? Kita lagi kena minta. Bukakan pintu rahmat. Tak, itu doa masuk masjid. Ini doa ke masjid. On the way ke masjid tu. Ustaz, saya lupa. Kena pergi masjid betul-betul baru terkeluar. Automatik lah. Subhanallah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kemudian wa fi lisani nur. Kemudian wa fi sam'i nur. Kemudian wa fi basari nur. Kemudian wa an yamini nur. Kemudian wa an shimali nur. Kemudian wa an amami nur. Kemudian wa min khalfi nur. Kemudian wa min fauqi nur. Wa min tahti. Semua arah kita minta nur. Oh, cantik. Maknanya proses nak dapat cahaya kena pergi ke masjid. Ustaz, saya tak boleh baca doa tu sebab saya memang tak pergi masjid. Memang tak dapat cahaya lah. Boleh? Last kali apa doa tu? Allahumma ja'alli nura. Jadilah untuk aku nur. Ataupun riwayat lain, Allahumma azim li nura. Ya Allah, besarkanlah untukku cahaya. Cahaya tu biarlah besar dan meluas. Aku pergi mana-mana, cahaya engkau sentiasa bersamaku. Okey? Hafal doa tu. Doa pergi masjid. Belum hafal lah? Oh, belum hafal. Dah ada tak doa tu? Ada kat mana? Google. Habis kalau tak hafal pergi masjid bawa buku tu. Bawa phone. Kalau lain tak ada macam mana? Oh, bahaya kalau bergantung pada telefon. Tak, saya bagi cadangan. Salah satu cara terbaik beli buku kami itu. Buku 72 doa dan zikir harian. Ada doa pergi masjid. Harga dia RM4 je. Kalau tak ada internet pun boleh baca. Okey. Satu. Yang kedua, saya nak sebut tadi, cahaya kat dunia dia membawa kepada cahaya di akhirat. Kita tahu tak, di akhirat besok gelap gelita. Kecuali orang beriman sahaja dapat cahaya. Cuba buka surah apa? Surah At-Taubah. Surah Al-Hadid ayat 13. Surah Al-Hadid ayat 13. Mau baca? Yauma yaqulu al-munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum ki irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah
wa zahiruhu min kibalihi al-azab. Dah. Okey. Cuba tadabbur. Saya sebut apa tadi? Cahaya ni, ya Allah kata cahaya, Allah hidupkan hati yang mati dengan cahaya. Di mana? Di dunia, tapi membawa ke akhirat. Ini dalilnya. Yauma, hari itu iaitu hari akhirat. Yaqulul munafiqun, berkata orang-orang munafik lelaki wal munafiqat, dan jadi munafik ni bukan lelaki saja, perempuan pun ada. Berpura-pura beriman. Mereka berkata kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Unzurun makna tunggu kami. Ada pendapat mengatakan ini ketika di titian sirat. Sebab orang munafik tengok orang beriman semua gelap, tapi orang beriman ada cahaya. Maka orang munafik berkata pada orang beriman, unzuruna, tunggu kami. Kenapa? Naktabis min nurikum, untuk kami ambil sikit min nurikum, cahaya kamu. Cahaya kamu yang mana? Ya Allah bagi tadi kat dunia. Qila, maka dikata pada orang munafik, kamu nak cahaya ya? Irji'u wara'akum, patah balik ke belakang kamu. Faltamisu nura, carilah cahaya kamu sendiri, jangan minta cahaya kami. Ayat itu sebenar ayat apa tu? Ayat apa tu? Ayat tamparan. Kamu nak cahaya, okey, boleh undur sikit. Tengok-tengok undur, tak dapat. Ayat itu sebenar juga dalam bentuk azab dari segi mental. Nak cahaya, okey, kita dah rasa dapat kan? Tengok-tengok, tak dapat, lagi kecewa. Faltamisu nura, carilah cahaya. Kemudian bila dia patah balik sikit, faduriba bainahum sur, maka diletak tembok antara orang beriman dengan orang munafik. Tadi bersama, lepas dia patah balik je, terus Allah letak benteng, tembok. Yang tembok itu batinnya, sebelah dalamnya rahmat Allah, penuh dengan kebaikan. Sebelah dalam ni sebelah orang beriman. Dan zahir, sebelah luar tembok tu apa dah? Azab. Sebelah luar sebelah orang munafik. Dia minta cahaya tapi dapat apa? Azab. Dalam kegelapan. Dan kita tahu kan, ada juga ayat Allah kata orang yang dibangkit di akhirat besok bermacam-macam bentuk. Ada yang dibangkit dalam keadaan buta, kan? Ada kan? Cuba bayangkan, dalam gelap buta pula. Ada yang dibangkit dalam keadaan buta, pekak, bisu. Ada yang dibangkit dalam keadaan kepala di bawah, berjalan dengan kepala. Cuba bayangkan, pekak, bisu, buta, berjalan muka ke bawah. Apa nak cakap lagi? Kalau dia rasa gelap ke sakit, dia nak bercakap tak boleh sebab bisu. Nak mengelak daripada terlanggar tak boleh sebab dia memang buta. Kalau orang cakap jalan ke tepi, dia tak akan dengar sebab dia pekak. Orang tu boleh tak hidup kat dunia dalam keadaan dia pekak, buta dan bisu? Boleh hidup tak? Tak boleh. Nak hidup macam mana? Tapi Allah biarkan dia di akhirat dalam keadaan lagi sengsara. Sebab apa? Sebab tidak ada nur. Jadi jadilah nur adalah agenda utama hidup kita. Pergi pagi, petang, siang, malam, pergi mana-mana, cari cahaya, dan bila ada cahaya jangan tinggal. Okey. Kaman. Soalan, adakah sama orang yang hatinya mati lalu kami hidupkannya dan kami jadikan untuknya cahaya, di mana saja dia berada, dia akan tetap dengan agamanya, cahaya akan pandukannya. Adakah orang ini sama kaman seperti man, orang yang masaluhu? Apa dia masaluhu?
seperti orang yang perumpamaannya fi zulumat, dalam kegelapan. Laisa bi kharijin, dia tidak akan kharijin, keluar, minha, darinya. Sama tak? Allah tanya soalan, orang yang asalnya mati hatinya kami hidupkan dengan hidayat. Dengan orang yang fi zulumat, dalam kegelapan dan tak akan keluar, sama ke tak? Macam mana keadaan orang dalam kegelapan? Ha? Dia tak akan jumpa lah hidayat, lagi tak akan jumpa sebab gelap. Bila dia tak akan jumpa hidayat, dia tak akan keluar daripada kegelapan sampai mati. Boleh faham? Dia Allah guna perkataan fi, ya, fi. Fi apa mana? Dalam. Ini kegelapan. Ini dia ni, orang ni. Tak boleh nak keluar sebab kegelapan meliputinya. Ini yang jenis orang yang cakap apa tak dengar. Bagilah Quran, bagi hadis, termasuklah orang yang buat bid'ah. Ini sebenarnya orang ni dalam kegelapan. Bagilah hujah macam mana pun, dia tak akan nampak sebab dia dalam kegelapan. Allah buat contoh orang yang dalam kegelapan. Saya tengok ayat berapa. Surah An-Nur ayat 40. Okey, kita tengok kat Quran. Jumpa ke? Muka surat 355. Cuba tengok maksud dia. Atau kezulumatin, seperti orang yang dalam zulumat. Zulumat itu jamak, plural, makna bukan satu kegelapan, banyak. Kegelapan apa ni? Satu, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan awan. Yang ketiga, kegelapan hujan. Jadi orang yang tak ada cahaya, orang yang kafir ni, dia kegelapan dalam kejahilan, kegelapan dalam kesyirikan, kegelapan dalam maksiat. Okey, orang ni fi bahrin, dalam laut, lujiyin. Apa makna lujiyin? Laut yang dalam. Kemudian yaghshahu maujun, ditutupi pula oleh ombak, min fauqihi, dari atasnya, dan maujun min fauqihi. Berapa kali ombak? 2 kali, 2 lapis. Lagi gelap. Dan atasnya pula ada sahabun, awan yang gelap. Zulumatun, kegelapan sebahagiannya di atas kegelapan yang lain. Sampai tahap apa? Allah buat contoh. Iza, apabila dia keluarkan, dia keluarkan tangannya tengah-tengah laut dalam kegelapan, dia keluarkan tangannya. Nampak tak? Tangannya pun dia tak nampak. Mana tangan aku ni? Hidayat lagi lah. Boleh faham? Tengok Allah buat contoh. Ni tak akan keluar ni. Dia tak akan keluar. Kita tengok orang yang buat benda bid'ah kan, semakin merapu-rapu kan, semakin merepek-repek. Lagi kita perbetulkan mereka, lagi mereka lawan, dan semakin ramai view dia kan. Sebab apa? Allah kata laisa bi kharijin minha.
Tak nampak dah. Kenapa Allah bagi tak nampak? Sebab mereka tak nak. Allah akan bagi cahaya hanya kepada orang yang nak dan berusaha mencarinya. Okey, kemudian selepas tu Allah bagi tersebab. Kenapa ni sampai dia dalam kegelapan dan tak boleh keluar? Apa sebab? Sebabnya kazalika. Demikian, itulah Zujina. Zujina apa dia? Dihiasi lil kafirin, kepada orang-orang kafir, makanu, apa yang mereka amalkan. Apa maksud ni? Apa maksud? Sebab apa mereka dalam kegelapan dan mereka tak boleh keluar? Sebab apa yang mereka lakukan, amalan mereka itu orang syaitan. Allah tak sebut siapa hiaskan. Kalau kita belajar bahasa Arab, zuyina dia panggil fi'il madhi mabni lil majhul. Tak tahu siapa yang hiaskan. Kenapa Allah tak sebut siapa yang hiaskan? Tengok kat sini, yang hidupkan hati Allah sebut tak siapa? Siapa? Tapi yang menghiaskan amalan yang buruk bagi orang kafir nampak baik, Allah sebut tak siapa yang menghiaskan? Kenapa? Kenapa? Sebab bila Allah tak sebut pengajarannya, Allah nak kita jangan fokus pada siapa yang menghiaskan, tapi fokus pada perbuatan tu. Fokusnya jangan pada siapa yang menghias, tapi fokus pada perhiasan tu. Satu. Yang kedua, Allah tak sebut siapa yang menghiaskan sebab yang menghiaskan amalan yang buruk nampak baik terlalu banyak. Seantaranya syaitan. Yang kedua, nafsu ammarah. Yang ketiga, jin manusia. Jin di kalangan manusia, orang-orang kafir banyak sangat yang akan, dan termasuklah mak bapak kita. Kan Nabi kata anak dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Siapa yang mempengaruhi dan merosakkan anak? Itu juga termasuk menghiaskan. Mak bapak hiaskan anak apa dah? Kejar dunia. Jadi macam bapak. Kalau tak, gelap masa depan. Itu cara menghiaskan. Faham? Jadi bila ramai sangat yang boleh menghiaskan amalan yang buruk nampak baik, Allah tak sebut. Jadi sekarang kalau orang tanya, kenapa orang yang tak beriman dalam kegelapan dah tak boleh keluar? Kenapa? Sebab amalan yang jahat mereka rasa macam baik. Betul tak? Tanyalah orang Kristian, tanyalah orang Yahudi, agama kamu betul tak? Betul. Apa bukti agama mereka betul? Mereka berdakwah. Mereka sanggup buat apa saja nak sebarkan. Yes. Orang yang buat benda bid'ah, tanyalah dia, bagus tak amalan kamu ni? Ke sesat? Apa dia jawab? Bagus. Zuyina, dihiaskan. Bagus. Apa dalil bagus? Tak ada dalil yang melarang. Bunyi cantik tak? Nabi tak larang. Nabi tak larang. Benda baik, apa salahnya? Benda baik, apa salah? Padahal yang Nabi buat baik ke tak? Kalau yang kamu buat baik, yang Nabi buat 10 kali baik. Kalau kamu ada kalau kamu ada akal lah. Orang beriman, Allah puji orang beriman. Apa dia? Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Surah apa ni? Cuba cari. Allazina, Allah puji ya. Sikap orang beriman. Apa sikapnya? Pertama, allazina yastami'una al-qawla. Orang yang
Mendengar. Orang beriman mendengar. Mendengar apa? Apa-apa je. Dia dengar semua. Tetapi akhirnya fayattabi'una ahsanah. Dia ikut yang terbaik. Orang beriman ada akal. Dia bukan semua dengar, semua ikut. Faham tak? Kalau semua dengar, semua ikut, walaupun tak baik, ada akal tak? Tak ada akal. Ni kayu ukur orang beriman. Kita boleh dengar, tapi akhirnya kita ikut yang mana? Yang ahsan. Ini yang Nabi buat, ini tak guru buat. Mana lebih baik? Nabi lah. Okey. Surah apa ni? Az-Zumar ayat 18. Surah Az-Zumar ayat 18. Kadang-kadang contohlah batiniah kan, batiniah. Dia kata innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira diguna dalil juga. Jadi dia kata tak payah solat, cukup dengan niat. Syaitan hiaskan. Sebab apa? Dia kata kalau kita solat riak, orang nampak kita pun riak, Allah tak terima. Jadi yang terbaiknya jangan buat, supaya tidak ada riak dan tidak ada sum'ah. Jadi pakai niat je. Tengok, syaitan hiaskan amalan tak baik jadi baik. Mana panduan dia apa dia? Bukan nur, bukan Nabi Muhammad, tapi jadi yang menghiaskan dia apa dia? Akal ataupun nafsu. Okey. Ada orang nak bertaubat, syaitan hiaskan amalan yang tak baik, iaitu tangguh taubat menjadi baik. Apa dia? Kamu kalau bertaubat, besok buat lagi. Jadi macam kamu permainkan Tuhan. Biar betul-betul kamu insaf, baru bertaubat. Allah terima. Allah Maha Pengampun. Allah ni Tuhan yang mulia, jangan permainkan dia. Betul tak? Betul juga. Habis. Dia pun tangguh. Tangguh, tengok, mati dalam dosa. Cuba buka surah Fatir ayat 8. Surah Fatir ayat 8. Afaman Zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Innallaha Innallah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Okey. Panjang ke? Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Okey, innallaha alimu bima yasnaun. Cuba tengok. Allah kata afaman. Maka apakah sama? Ingat bila sebut afaman, awaman, Allah nak tanya soalan. Adakah sama? Adakah sama orang yang zuhina sama? Yang telah dihiaskan kepadanya su'u amalihi, amalan yang buruk. Amalan yang buruk dihiaskan kepadanya, lalu fara'ahu hasanah. Dia nampak amalan tu baik, sebenarnya tak baik. Maka adakah sama orang macam ni yang dengan orang yang mana? Orang yang ada nur dapat beza mana yang baik, mana yang tak baik. Kemudian Allah kata fa innallaha, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Fala tazhab. Kemudian Allah larang Nabi. Fala tazhab apa makna?
Tazhab ni hilangkan, nafsaka diri engkau. Wahai Muhammad, jangan kamu hilangkan diri engkau alaihim, disebabkan orang kafir tetap tak beriman walaupun kamu dah berdakwah. Sebab apa? Hasarat, kamu sedih dan menyesal. Nabi bila berdakwah pagi, petang, siang, malam, bila orang kafir tak beriman, Nabi rasa sedih, kecewa. Maka Allah kata, jangan kecewa disebabkan mereka tak beriman, sebab kamu dah jalankan tugas kamu. Tengok rahmatnya hati Nabi, dah bekerja keras menyampaikan dakwah, orang tak beriman pun Nabi masih sedih, bukan marah. Tapi kita boleh relax je. Orang tak beriman, kita tak berdakwah, kita masih ada masa nak jalan-jalan. Okey, boleh? Boleh ke? Sekarang banyak tak yang kita sendirilah, tak payah cerita orang lah, banyak tak kita tertipu dengan amalan yang sebenarnya tak baik tapi kita rasa baik, sampai akhirnya satu hari kita tak baca Quran. Kononnya apa dah? Bukan mesej eratkan silaturahim kan, sampai ayat Quran satu hari itu tak sempat baca. Dah sekian lama kita tak ada buat Al-Quran, satu ayat pun kita tak hafal. Betul tak? Padahal boleh tak kita nak hafal satu hari satu ayat? Boleh tak? Cukup tak 24 jam nak hafal satu ayat? Boleh tak? Subhanallah. Kalau kita satu hari satu ayat, sebulan berapa dapat berapa? Tapi 30 hari tak hafal, 30 tahun pun rugi tak? Sebab apa? Kita tertipu ni. Kita rasa yang kita buat tu penting, yang kita buat tu untuk keluarga. Betul, untuk keluarga. Tapi kita lupa untuk keluarga yang paling penting ialah didik anak keluarga kita supaya mereka menjadi orang beriman dan dapat nur. Betul? Okey. Wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alna, kami jadikan, fi kulli qaryah, di qaryah apa dia? Qaryah dia jadi bahasa Melayu. Saya ahli qaryah Taman Tun. Jadi yang bahasa Melayu Taman Tun je. Di setiap negeri lah. Akabira. Akabira jamaah. Kalau satu akbar, kalau satu akbar ataupun kabirun, jamaknya, pluralnya akabira. Jadi kalau akbar yang paling besar, siapa ni? Pembesar, paling besar, menteri ke, perdana menteri ke, ataupun kabir, pembesar. Kalau seorang, kalau ramai, akabira. Jadi Allah nak begitu, begitulah kami telah jadikan di setiap negeri ada pembesar-pembesar. Dia terjemah apa tu? Pemimpin-pemimpin. Mujrimiha, yang melakukan kejahatan. Pelaku-pelaku dosa ataupun kejahatan. Untuk apa ni? Setiap negeri Allah kata kami akan jadikan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin yang tugasnya apa? Liyamkuru fiha, untuk mereka menipu, merancang kejahatan. Fiha, padanya, iaitu pada di negeri itu. Padanya, iaitu di negeri itu. Apa maksud ni? Allah nak beritahu sekarang yang menentang Nabi di Mekah siapa? Orang biasa ke, rakyat biasa ke, pembesar? Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kan?
pembesar. Jadi Allah kata, ramai pembesar-pembesar Mekah menentang kamu. Begitulah juga kami jadikan semua negeri sebelum kamu ada pembesar-pembesar yang menentang setiap Rasul. Zaman Nabi Musa, siapa pembesarnya? Firaun. Zaman Nabi Ibrahim, Namrus, kan? Kenapa Allah sebut pembesar? Allah nak fokus yang menentang Islam ni sebenarnya bukan pembesar saja. Orang biasa pun kan memang menentang, betul kan? Tapi kenapa Allah fokus pada pembesar? Sebab yang paling kuat menentang pembesar. Kenapa pula pembesar paling kuat menentang? Sebab mereka nak pertahankan kuasa. Yang bawah-bawah ni tak kisahkan. Yang penting aku nak makan je. Siapa perintah tak penting. Tapi yang atas ni, kalau kita biarkan dakwah berjalan, kita akan hilang kuasa. Sebab tu mereka akan menentang habis-habisan. Faham? Jadi Allah, ayat ni sebenarnya apa yang Allah nak beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Allah nak sampaikan? Bila Allah kata pembesar-pembesar kamu dulu sebut kamu sebagai alamin, sekarang menentang habis-habisan, Nabi sedih tak? Bila sedih, Allah nak hiburkan hati Nabi. Ini adalah sunnatullah. Semua para Nabi dahulu yang menentang mereka pembesar. Jangan rasa sedih. Bukan benda baru, benda yang lama. Faham tak? Jadi terhibur tak hati Nabi? Dengan apa? Dengan apa boleh terhibur tu? Betul. Dia kaedah dia, bila penderitaan tu dikongsi bersama-sama, akan meringankan penderitaan. Betul? Kalau satu Malaysia ni, kita seorang je kena COVID, sedih tak? Sedih tak? Kenapa ya Allah aku seorang? Tapi kalau kita tahu 10,000 di luar sana semua kena COVID dan lagi teruk, ringan tak bebanan? Pergi hospital, ya Allah nak pensan, aku okey lagi kan? Kita akan rasa bersyukur. Ini cara Allah hiburkan hati Nabi. Hiburkan dengan cara apa? Dengan sebut cerita-cerita orang dahulu. Subhanallah. Itulah Quran, Quran syifa. Tapi berbeza kan, kita kalau kita nak hiburkan anak ke siapa ke, kita buat apa? Ataupun kita sebagai bos nak hiburkan hati staf kita, kita buat apa? Bagi hadiah ataupun buat bercuti kan, family day. Okeylah, sebab dah kerja penat apa semua, kita bercuti. Terhibur tak? Sekejap. Pandai pun sekejap. Lepas tu Syekh tanya, bila lagi bos kan? Betul tak? Tapi kalau Allah hiburkan hati Nabi, sekejap ke kekal? Sebab apa? Kesudahan para Nabi dahulu yang ditentang oleh pembesar, ke mana kesudahan para Nabi? Surga. Dan di mana kesudahan pembesar-pembesar dahulu? Allah azabkan mereka. Hiburan tu. Jadi kenapa aku nak kelang kabut ni? Akhirnya mereka akan dibinasakan oleh Allah. Dan akhirnya aku akan masuk surga. Inilah hiburan bagi orang beriman. Okey, wa ma yamkuruna, dan tidaklah yamkuru, mereka menipu, merancang, illa, kecuali bi anfusihim, tetapi Allah kata mereka merancang. Pada zahirnya mereka nak rusakkan Islam, nak sekat Islam kan, pada zahirnya. Tapi Allah beritahu apa? Sebenarnya yang kamu tipu tu, kamu rancang kejahatan sebenarnya untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Tapi kenapa? Kalau untuk mereka membinasakan diri mereka, kenapa mereka masih terus merancang menentang Islam? Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sedar. Ini bahaya ni. Bahaya apa dia? Penyakit paling bahaya apa? Tak sedar diri. Tak sedar diri. Kan? Dia makan racun tapi tak sedar makan racun. Tengok-tengok mati mengejut. Kan? Yang buat bid'ah ni, dia sedar tak bahawa dia tu sedang dalam bahaya? Tak. Tengok-tengok pergi akhirat,
nak minum kat telaga Nabi tak boleh minum, dia sekat. Jadi akhirnya masa tu baru mereka tersedar kat dunia, wa ma yashurun. Boleh faham? Okey. Soalan ke atas ni, kenapa Allah tanya? Sama tak soalan? Sama tak orang yang dapat cahaya, orang yang asalnya mati, hatinya kami hidupkan dan hidup dalam cahaya, dengan orang yang sentiasa dalam kegelapan? Kenapa Allah tanya soalan tu? Semua orang akan jawab apa? Tak sama kan? Allah tahu tak orang akan menjawab tak sama? Kenapa Allah tanya soalan yang Allah tahu jawapannya mesti orang akan jawab tak sama? Ha? Apa dia? Nak bagi pilihan. Nak bagi? Tak, bukan. Nak perli. Separuh bukan. Sebenarnya saya nak tanyalah, antara orang yang ada cahaya, bila bercakap berdasarkan dalil dan bila dia tahu terus dia buat, dengan orang yang dalam kegelapan bercakap merapu, tak ada dalil, hadis palsu, yang mana paling ramai pengikut? Ha? Bila yang paling ramai ikut ialah yang dalam kegelapan, makna apa tu? Kalau tanya dia secara realiti, dia akan jawab yang mana? Yang mana lebih baik? Yang dalam kegelapan atau dalam cahaya? Ha? Secara realiti. Ha? Dalam kegelapan. Jadi Allah tanya soalan ni sebenarnya mulut dia jawab lain, tapi yang dia buat lain. Allah nak sedarkan. Macam mana kamu boleh anggap orang yang dalam kegelapan lebih baik daripada orang yang dalam cahaya? Macam mana ni? Mulut jawab lain. Betul tak? Tengoklah realiti. Ramai yang ikut orang yang dalam kegelapan. Seolah dia mengatakan apa dia? Yang dalam kegelapan lebih baik daripada yang dalam. Kenapa kamu tak dapat beza ni? Akal kamu tak waras ke? Boleh faham? Tanyalah orang buat bidah. Kamu nak ikut yang orang dalam cahaya ke orang dalam kegelapan? Dia jawab apa? Ha? Cahaya. Kita kata, kamu sekarang dalam kegelapan. Dia mengaku tak? Tak. Dia kata, kita pula dalam kegelapan. Kita yang ada dalil Quran hadis, dia kata, engkau dalam kesesatan. Nabi tak larang. Ha? Nabi tak larang. Sebab apa? Sebab zuyyina. Apa yang dia buat tu yang tak baik dinampakkan macam baik. Dah 7 keturunan orang buat. Pakcik-pakcik, makcik-pakcik, atuk nenek moyang semua buat. Takkan salah? Takkan semua masuk neraka? Betul tak? Tak masuk akal. Takkanlah kalau dulu salah tak ada orang tegur. Bila tak ada orang tegur mesti tengok zuyyina. Okey. Boleh? Cukup. Ada soalan? Ada soalan ke pasal tadabbur? Ha? Mengenai yang ayat 8 itu. Apa dia? Tak sedar kan? Tak sedar dia macam buat yang tak betul. Kalau kita amalkan doa yang Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa, adakah itu boleh kita amalkan ataupun supaya kita sentiasa dapat membezakan? Okey, dia secara umum doa ni apa-apa saja doa yang baik boleh. Walaupun bukan daripada Nabi. Tetapi keutamaannya ialah yang utama doa daripada Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab bila kita berdoa daripada Quran dan hadis, kita akan dapat 2 pahala. Satu, pahala berdoa. Yang kedua, pahala ikut sunnah Nabi. Tapi kalau kita berdoa secara umum yang bukan daripada Nabi, kita dapat 1 pahala. Doa, dapat pahala berdoa. Kan? Okey. Yang kedua, kita boleh je baca doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Tapi apa faedah kita baca doa kalau kita tak tadabbur Al-Quran? Doa tu adalah talbisu iblis. Setiap hari baca doa tu tapi Quran tak baca.
Hadis tak belajar. Hak tu di mana? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran hanya daripada Tuhan kamu. Makna kalau kamu nak kebenaran, wajib tadabbur Al-Quran, wajib belajar sunnah. Sebab itu je kebenaran. Famaza ba'dal haq illa ad-dalal. Tidak ada yang selepas kebenaran melainkan semuanya sesat. Sebab itulah Nabi bekerja keras menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan doa. Kan? Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita tengok buku Riyadhus Salihin. Kita sampai kat mana? Muka surat 15. Muka surat? 15. Oh, saya tak ada muka surat. Kita berhenti kat ayat mana? Pada suatu masa saya berjalan ke pasar tengah kota, tiba-tiba ada seorang petani dari Palestin. Oh, atas sikit. Kita lagi. Kak Fadil tak? Ni pasal tak lagi lah. Masih tak? Kak Amal lagi. Kita Kak ni panjang ni. Panjang. Kepada beliau memalingkan mukanya dan mengelak dari pandangan. Semula. Start daripada apa? Dia start daripada yang Ka'ab menjauhi kami sehingga jiwa rasa berasa yang Rasulullah tak bercakap dengan dia selama pukul. Okey. Itu page 14. Lepas Okey. ni, Sambung. beliau memalingkan mukanya dan mengelak dari pandangan saya. Begitulah keadaannya sehingga saya rasa sudah lama kaum muslimin membenci saya. Lalu saya berjalan sehingga sampai ke pagar rumah Abu Qatadah. Okey. Dia cerita apa? Bila dia setiap kali dia pergi solat Jumaat, walaupun dalam keadaan orang tak meraihkan dia, tak jawab salam, tak bercakap, orang pulau dia, tapi dia tetap istiqamah pergi solat berjemaah. Kan? Jadi amat tidak patutlah kita tak ada siapa pun pulau kita. Tak ada siapa pun tak pergi salam, tapi tak pergi juga. Sampai ada jemaah tanya, mana pak cik ni kan? Jadi tak patut. Kemudian yang kedua, dia kata Kak bin Malik, bila aku solat, aku perhati je Rasulullah. Bila Rasulullah tengok aku berpaling. Dan Rasulullah pun tengok aku. Bila aku tengok pada dia, Rasulullah pun berpaling. Makna apa tu? Masih ada ukhuwah. Tapi sebab arahan Allah, jangan cakap, jangan bagi salam. Sami'na wa ata'na. Hati masih sayang. Dia tetap saudara. Ya. Jangan langsung tak tengok, itu makna dah tahap apa tu? Benci. Tak ada. Tak boleh benci. Okey. Apa tu? Dia adalah sepupu saya dan dia orang yang paling saya sayangi. Saya ucapkan salam kepadanya tetapi dia tidak menjawab salam saya. Kemudian saya berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, saya hendak bertanya, tidakkah kamu tahu saya mencintai Allah dan Rasulnya? Dia diam sahaja, lalu saya ulang pertanyaan itu. Kemudian dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu berkenaan perkara itu. Jawapannya itu menyebabkan air mata saya mengalir dan saya pergi meninggalkannya. Okey. Lepas tu, satu masa, kata Ka'ab bin Malik, dia kata dia pergi ke satu tempat ada kebun. Dia kata dia panjat pagar. Wallahualam, sebab apa dia panjat pagar? Mungkin pintu pagar tu tertutup kot. Dan pagar tu, kebun tu kepunyaan sepupu dia yang bernama Qatadah. Qatadah ni dia kata Ka'ab bin Malik, antara orang yang paling aku sayang dan antara yang dia juga paling suka pada aku. Sebab dia rasa kesunyian kan, nak bersembang kan. Dia pun tanyalah orang sepupu yang kedua, orang yang paling dia sayang. Dia masuk kebun tu, dia tanya, apa dia kata tadi? Dia kata, wahai Dia bagi salam, kawan tu tak jawab. Lepas tu dia kata, demi Allah, kamu tahu tak? Kata Ka'ab bin Malik pada Qatadah, demi Allah, kamu tahu tak bahawa aku ni sangat cinta Allah dan Rasul? Dia tanya soalan je. Dan Qatadah perlu jawab apa? Soalan dia, kamu tahu tak bahawa aku ni sangat cinta pada Allah dan Rasul? Qatadah hanya perlu jawab apa? Naam. Sepatah je. Qatadah tak jawab. Sebab apa? Arahan Rasulullah, jangan cakap. Walaupun sepatah. Sepatah tu dah bercakap. Sebab dia menjawab soalan. Jadi Ka'ab tanya kali kedua kepada Qatadah, kamu tahu tak bahawa aku ni sangat cinta pada Allah dan Rasul? Tak jawab kali kedua.
Kali ketiga dia tanya lagi, Ka'ab bin Malik tahu tak bahawa Qatadah tahu bahawa dia sayang pada Allah dan Rasul? Dia tahu. Dan Qatadah pun tahu Ka'ab bin Malik memang sayang pada Allah dan Rasul. Tapi dia tak jawab. Kali ketiga dia tanya lagi, Qatadah kata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Sekarang dia menjawab tak soalan? Dia menjawab. Dia menjawab soalan tak? Dia menjawab soalan ke tak? Dia menjawab. Tak, soalannya apa? Kau tahu tak aku? Kamu tahu tak bahawa aku ni sayang pada Allah dan Rasul? Dia kata apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Menjawab soalan ke tak? Bukan. Walaupun dua patah. Jawab soalan ialah ya ataupun tidak. Subhanallah. Tengok walaupun dua patah, tapi itu sebenar mematuhi arahan Rasulullah. Jangan jawab. Dia tak menjawab. Faham tak? Tengok sahabat cinta pada Allah dan Rasul. Benda simple aja. Boleh kan? Kesiannya Ka'ab. Dah 30 hari lebih orang tak bercakap, Nabi tak jawab salam, kesian. Tak apalah, aku jawab aja. Lepas ni aku bertaubat. Tak ada. Faham tak? Walaupun hanya dengan na'am. Oh, hebat sahabat. Kita ni dengan hadir Nabi, tak apalah. Yang saya buat pun tak salah. Biadab tak dengan Nabi? Biadab. Tapi dia rasa tak dia biadab dengan Nabi? Dia tak rasa. Sebab apa? Sebab apa? Fi zulumat. Dalam kegelapan. Dia tak nampak cahaya. Okey? Okey, kemudian sambung. Pada satu masa saya berjalan di pasar tengah kota, tiba-tiba ada seorang petani dari Palestin yang datang berdagang barang-barang makan di Madinah. Petani itu bertanya, ada sesiapa yang mahu menunjukkan orang yang bernama Ka'ab bin Malik? Orang ramai yang ada di situ menunjukkan ke arah saya. Petani itu datang mendekati saya. Dia menunjukkan sekeping surat daripada Raja Ghassan yang beragama Kristian. Saya memang pandai menulis dan membaca. Lalu surat itu saya baca. Isinya berbunyi, kami mendengar berita sahabat Tuan yang bernama Muhammad SAW membenci Tuan. Allah tidak menjadikan Tuan orang yang hina di dunia ini ataupun orang yang diabaikan hak-haknya. Oleh itu, silakan Tuan datang kemari, kami akan gembirakan hati Tuan. Okey. Ini kisah kedua. Dia kisah dengan Qatadah tadi. Lepas Qatadah jawab wallahu alam, apa berlaku? Kata Ka'ab bin Malik, fafadat aynaya, dua mataku mengalir air mata. Sebab apa? Sebab dia terlalu sedih. Terlalu sedih. Kenapa? Aku nak minta jawapan na'am je. Itu pun tak boleh jawab kan? Dan aku minta daripada siapa? Sepupu aku. Orang yang paling aku sayang. Kenapa tak boleh jawab sepatah na'am? Itulah ketaatan kepada Allah. Cinta bila bertemu dengan perintah Allah, kena dahulukan. Kita kadang-kadang tengah bercakap kan, cakap sia-sia, cakap mengumpat. Tiba-tiba orang kata, takwalah kepada Allah. Boleh tak berhenti on the spot? Allah larani, fawailun likulli humazatil lumazah. Siap baca ayat Quran lagi. Boleh tak kita berhenti on the spot? Baru nak start mengumpat ni. Susah kan? Sebab apa? Itulah. Okey, kisah kedua. Dah habis ke? Belum. Selepas selesai membaca surat itu, saya berkata, ini pun satu bencana lagi. Saya bawa surat itu ke dapur dan saya bakar. Pada hari yang ke-40, terasa waktu berjalan terlalu lambat, tiba-tiba datang. Okey. Lepas tu, ada seorang daripada Nabati, bangsa Nabati. Dia sebut dalam Palestin. Palestin. Oh, dalam hadis ni tak sebut. Nabati daripada Syam. Oh, bukan Palestin. Ni teruk Palestin. Tak, mungkin dalam hadis tak sebut. Itu mungkin daripada penterjemah. Mungkin betul lah Syam. Okey, ada seorang datang tanya Ka'ab bin Malik. Dia tak kenal Ka'ab bin Malik. Dia tanya, kamu ada kenal tak Ka'ab bin Malik? Kalau kenal, tunjukkan aku. Kebetulan yang dia tanya tu ialah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kata, akulah. Dia pun bagi surat. Surat daripada apa? Raja Ghassan. Dia pun baca surat tu. Apa tulisan surat tu? Raja Ghassan ni kata, kami dapat tahu bahawa kamu sekarang dipulau oleh
Rasulullah, orang yang paling kamu sayang. Bukan Rasulullah saja, semua masyarakat pulau kamu. Itu sebar luas. Ya, sampai. Kemudian kami akan sediakan kepada kamu satu jawatan, satu kerja. Tak ada masalah. Kalau kawan kamu, rasul kamu, pulau kamu, kami sedia menyambut kamu. Tengok pemikiran orang kafir itu. Jahat tak? Dia ambil peluang je. Kamu nak apa? Kami akan bagi jawatan ke, tempat tinggal, rumah ke, tak ada masalah. Dan kami akan layan kamu macam orang hebat. Tak apa, biarkan kawan kamu abaikan. Kami ada. Kenalah dengan tadabbur ini. Ya. Ha. Tengok kalau kita lah kan, kita tengah tak ada kerja, Covid kan. Tiba-tiba orang tawarkan, ini kerja gaji dia 10,000, tapi ada unsur haram. Kita tengah lapar ni, duit tak ada ni. Agak-agak terima tak? Terima. Dah lama belajar tadabbur nak terima juga. Banyak ke orang. Not me lah. Ha? Okey. Tengok apa Kak Abang Malik buat ni. Dalam keadaan dia tengah stres. Ha? Semua orang tak jawab, tak bercakap dengan dia. Tiba-tiba datang tawaran. Apa dia buat? Dia ambil surat tu dia bakar. Kenapa dia bakar? Tengok kekuatan iman. Kenapa dia bakar? Dia boleh je campak ke ataupun simpankan sebagai kenangan. Ha. Oh, orang pula aku tapi ada orang nak terima aku. Boleh dalam print kat depan kan. Kenapa dia bakar? Ha? Bukan. Tengok kekuatan iman. Kekuatan iman bila ada nur, dia akan jelas yang tu memang kesesatan. Dia dapat bezakan dan dia tak nak diganggu dengan tawaran tu. Caranya apa? Bakar terus. Cuba bayangkan kalau dia simpan. Hari itu dia tolak, tapi besok tengok balik. Simpan lagi. Hari ketiga syaitan masuk. Betul tak? Tegasnya bakar terus. Supaya apa? Tak ada langsung tutup pintu bisikan syaitan. Oh. Kita ada tawaran kerjakan 10,000, tapi ada unsur haram. Kita tolak, tapi surat itu simpan tak? Simpan ke? Simpankan, kok lah kan? Kok ada. Kalau iman kita kuat, bakar terus. Ini benar haram. Mana boleh aku bertoleransi? Nampak tak? Tengok didikan Nabi kepada sahabat sehingga jelas nur dengan zulumat. Tak ada kompromi. Boleh faham? Okey. Satu. Yang kedua, pengajarannya. Orang kafir. Saya nak tanya, kenapa orang kafir ni susah payah hantar surat, hantar wakil pada Kak Abang Malik? Apa faedah dia dapat? Apa faedah? Itulah kerja orang kafir, itulah kerja syaitan. Akan sesat je, ada peluang je dia akan sesat seramai mungkin. Liyakuna hizbah syaitan, supaya lagi ramai manusia menjadi parti syaitan, pengikut syaitan. Itulah kerja orang kafir. Jadi kalau orang macam kita kan, banyak tak tipu daya? Banyak. Kadang-kadang tanpa kita sedar. Berhati-hati ya. Okey, sambung. Pada hari yang ke-40 terasa waktu berjalan lambat, tiba-tiba datang seorang utusan daripada Nabi Muhammad SAW saya dan terus berkata, percayalah utusan Allah mengarahkan saudara supaya tidak mendekati isteri saudara. Saya bertanya, adakah saya mesti menceraikannya ataupun apakah yang mesti saya lakukan? Dia berkata, jangan diceraikan, tetapi jauhkan diri saudara daripadanya sahaja. Jangan sekali-kali dekati dia. Nabi Muhammad SAW juga mengirim utusan dengan arahan yang sama kepada 2 orang sahabat yang senasib dengan saya. Saya pun katakan kepada isteri saya, pulanglah dahulu ke rumah ibu bapamu, tinggallah di sana sehingga Allah memutuskan kesudahan perkara ini. Okey. Sekarang ujian yang ketiga. Selepas cukup 40 hari, Nabi pulau dia, sahabat pulau dia, maka datang pula berita yang lagi menyedihkan. Datang seorang wakil daripada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah perintah supaya kamu an ta'tazila imratak, supaya kamu
mengasingkan diri dengan isteri. Dulu pulau tapi isteri masih bersama. Hari ke-40 bukan berita gembira, berita lagi sedih. Kemudian tengok perbualan antara wakil Rasulullah dengan Ka'ab bin Malik. Apa kata wakil Rasulullah? Rasulullah perintah supaya kamu anta'tazil, jauhkan daripada isteri. Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nak kepastian. Adakah Nabi suruh aku ceraikan? Makna apa tu? Dia nak kejelasan. Kalau Nabi suruh ceraikan, sami'na wa ata'na, tak ada kompromi. Oh, bukan senang tu. Dia nak minta penjelasan. Ni suruh asingkan diri, adakah maksud cerai? Faham? Jadi sahabat sentiasa bersedia untuk mentaati. Kemudian dia jawab apa? Apa jawab balik utusan Rasulullah? Jangan sekali-kali. Ha? Jangan ceraikan. Bukan. Jauhkan diri saja. Kata wakil Rasulullah, sebagaimana yang Nabi kata, Nabi perintah apa? Anta'tazila imratak. Nabi perintah supaya kamu asingkan diri daripada. Ka'ab bin Malik tanya, adakah Nabi suruh ceraikan? Apa jawapan wakil dia? Jangan diceraikan. Nabi tak. Bukan. Nabi kata jauhkan je. Itu tak betul loh. Orang tu tak kata pun Nabi suruh ceraikan. Maknanya wakil Rasulullah dia cakap apa yang Nabi cakap aja. Walaupun Ka'ab bin Malik minta pencerahan, adakah Nabi suruh ceraikan? Dia kata Nabi suruh engkau mengasingkan diri. Sepatah pun dia tak tokok tambah. Ataupun dia kata macam ni. Aku rasalah mungkin Nabi suruh cerai. Tak ada. Ataupun dia kata tak mungkin kot. Tak ada. Faham tak? Sepatah tak tambah. Itulah ketaatan. Kita kan, ya Allah, Nabi suruh zikir macam ni, dia tambah. Nabi suruh zikir 100, dia 10,000. Kenapa? Lagi bagus, lagi banyak lagi pakai otak dia. Nampak tak jauh daripada nur? Kan? Padahal boleh tak sahabat nak tambah sikit? Nabi tak sebut cerai. Pun itu pun dia tak tambah. Maka Ka'ab bin Malik ambil masa tak untuk asingkan? Tak. Dia tak tanya pada wakil Rasulullah. Rasulullah kata sebut tak tarikh bila mula? Tak ada. Nabi cakap macam tu. Sekarang juga dia kata kepada isteri dia, sekarang balik rumah mak bapak kamu. Sami'na wa ata'na. On the spot. Luar biasa. Apa didikannya? Quran. Silibusnya Quran. Kita macam-macam belajar kan, tapi masih banyak songeh. Bila dengar perintah Allah, bila dengar sunnah Nabi, banyak songehnya. Okey, lepas tu Isteri Hilal bin Umayyah pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW lalu menjelaskan kepada beliau, wahai Rasulullah, suami saya itu Hilal bin Umayyah sudah turut sebatang kara, tidak mempunyai pembantu. Bolehkah saya tetap melayaninya? Nabi Muhammad SAW menjawab, boleh, tetapi jangan benarkan dia mendekati dan tidur dengan puan. Isteri Hilal berkata lagi, demi Allah, Hilal itu sudah tidak berupayaan lagi. Demi Allah, sejak berlakunya peristiwa itu sampai hari ini dia asyik menangis sahaja. okey. Dia 3 orang yang dipulaukan, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi'. Okey. Bila Nabi perintah supaya hari ke-40 asingkan diri dengan isteri, Ka'ab bin Malik terus. Tapi Hilal bin Umayyah ni tua. Dalam 3 ni yang paling muda Ka'ab bin Malik, yang paling kuat Ka'ab bin Malik. Tapi 2 orang tu, Hilal bin Umayyah tua, Murarah Ar-Rabi' pun tua. Jadi bila Nabi perintah supaya asingkan diri dengan isteri, Hilal bin Umayyah ni hari pertama Nabi pulang menangis dia kerja dia. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam sebab dia orang tua kan. Ka'ab bin Malik orang muda kuat sikit. Lepas tu 40 hari menangis. Hari ke-40 Nabi suruh asing kau, ya Allah, lagilah menangis. Jadi akhirnya isteri Hilal pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Hilal ni orang tua, dia perlu pada pembantu. Kalau aku tak ada, memang susah dia. Jadi dia minta izin. Boleh tak izinkan aku duduk dengan Hilal untuk bagi khidmat aja?
Nabi ni rahmatan lil alamin. Nabi kata boleh, tapi jangan dekat dengan suami kamu. Allah. Jangan dekat. Apa maksud jangan dekat tu? Tak boleh bersama. Tak boleh bersama. Maka isteri Hilal beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, suami aku ni Memang dia tak boleh lah. dia tak ada nafsu dah, tak ada masalah. Jangan risaulah bab tu. Aku hanya nak berkhidmat pada suami je. Nabi benarkan. Dua orang Nabi benarkan. Jadi Ka'ab bin Malik kata, Ka'ab bin Malik boleh tak nak minta izin Rasulullah supaya isteri dia juga berkhidmat sebagaimana Nabi izinkan isteri Hilal? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa dia tak minta? Sami'na wa ata'na. Aku tak ada sebab. Aku orang muda kan. Aku boleh buat semua sendiri. Tengok kuat iman dia. Okey. Sambung. Ka'ab bercerita lagi, beberapa orang keluarga saya berkata kepada saya, berkenaan kedudukan isterimu itu, bukankah baik sekiranya kamu meminta izin daripada Rasulullah SAW? Beliau membenarkan isteri Hilal melayani suaminya. Kata saya tidak akan meminta izin daripada Rasulullah berkenaan soal isteri saya. Saya pun tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh beliau seandainya saya minta kebenaran supaya isteri saya tetap melayani saya. Saya ini masih muda. Saya hidup tanpa isteri selama 10 hari 10 malam sehingga genaplah 50 hari 50 malam. Kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kami. Okey. Jadi adalah orang hasut Ka'ab, mintalah izin supaya isteri Macam Hilal. berkhidmat pada kamu. Dia kata aku tak perlu. Aku rasa malu nak minta sebab aku tak ada alasan. Aku masih muda dan boleh buat kerja sendiri. Okey. Dah. Cukup dah. Cukup, tengok jam tu mana cukup tu. Okey, cukup, kita sambung. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Ini sikit Ustaz. Boleh? Yang bukan lepas solat, ruling doa jemaah ni mana? Lepas solat? Bukan. Yang time lain. Doa berjemaah. Tak, sama je. Hukum doa berjemaah, hukumnya sama. Kalau lepas solat pun tak boleh, waktu lain pun tak boleh lah. Maksud waktu lain contoh? Lepas solat. Sekarang lepas solat. Sama je. Satu, Nabi tak buat. Yang kedua, kenapa kita nak solat berdoa beramai-ramai? Apa beza? Kita nak doa, minta Allah makbulkan. Dan kita pula ada hajat masing-masing dan berbeza. Maka yang terbaiknya sendiri-sendirilah. Memang tak ada satu contoh peristiwa yang Nabi berdoa dan sahabat-sahabat aminkan. Ada ketika Nabi solat dan ada kunut nazilah. Nabi baca doa kunut dan sahabat aminkan. Itu dalam solat. Luar daripada solat? Tak ada. Waktu berperang ke? Tak ada. Tak ada. Dia kata cari orang tu yang dia tak, kata kalau jumpa orang tu dia ke Yaman ke mana kan, kata suruh dia doakan. Itu doakan untuk dia. Itu doa untuk dia, bukan doa orang ramai. Itu Uwais Al-Qarni. Nabi kata kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, minta Uwais doa untuk kamu, bukan doa ramai-ramai. Dua benda yang berbeza. So macam kalau kata kita orang tu, Ustaz bacalah doa kan, amin kan. Tak ada lah. Tak ada. Okey. Dah tutup kan? Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم